Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Asma Hafizah Ismail dalam berita 3 Dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Kementerian Belia dan Sukan KBS yang diterajui oleh Yang Berhormat Hannah Yeoh selaku Menteri Belia dan Sukan telah melakukan 22 pembaharuan dalam usaha memacu pembangunan arena sukan dan belia negara sejak 9 bulan lalu. Pembaharuan itu merangkumi 4 aspek utama termasuk memperkukuhkan ekosistem sukan, merakyatkan sukan, memperkasakan belia dan merakyatkan fasiliti KBS. Menerusi pengukuhan ekosistem sukan telah membabitkan 12 usaha yang dilakukan KBS, antaranya menubuhkan Jawatankuasa Tertinggi Pembangunan Sukan HLC, membentuk Jawatankuasa Pertikaian Sukan dan Jawatankuasa Road to Goal yang telah membincangkan isu berkaitan sukan tempur, renang dan olahraga serta keperluan untuk mengamalkan pendekatan menyeluruh pembangunan sukan, membabitkan kerjasama antara KBS, Kementerian Pendidikan serta Kementerian Pengajian Tinggi. KBS turut membantu konservasi Harimau Melaya menerusi kerjasama dengan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dalam usaha untuk memelihara Harimau Melaya. Bagi setiap tiket yang dijual untuk perlawanan membabitkan skuad kebangsaan Harimau Melaya, RM1 akan disumbangkan sebagai usaha pemeliharaan Harimau Melaya. Menerusi aspek merakyatkan sukan pula merangkumi 4 perkara termasuk mewujudkan Direktori Fasiliti Sukan, menjalankan kemahiran latihan asas sukan, kelas renang, menyediakan program skrin besar dan memperluaskan jualan sukan rahmah. KBS turut memperkasakan belia menerusi 2 usaha yang dilakukan dengan memberi nafas baharu rakan muda yang menampilkan 10 gaya hidup yang direka untuk menarik minat belia masa kini dan melancarkan sekolah rukun negara yang bertujuan untuk meningkatkan literasi politik dalam kalangan belia. Sementara itu, proses merakyatkan fasiliti KBS turut dilakukan dengan membuka fasiliti Perbadanan Stadium Malaysia, melancarkan inisiatif Satu Sukan Satu Fasiliti, menyediakan penginapan Youth Capsule dan menawarkan perkhemahan keluarga. AILID menerusi kluster modal insan telah melaksanakan bengkel Government for Youth yang telah melibatkan penyertaan pegawai dan kaki tangan sokongan serta pelaksana bertempat di Desaru, Johor. Menurut Yang Berusaha Encik Muhammad Asri Muhammad Hazir, pengarah kluster modal insan AILID, penganjuran bengkel ini adalah untuk membincangkan skop kerja di bawah kluster modal insan berdasarkan sasaran kerja utama SKU pegawai. Tambah beliau, pelaksanaan program-program yang melibatkan sasaran golongan belia ini akan turut dinilai agar dapat memenuhi perancangan asal bagi tahun 2023. Semoga menerusi perancangan yang strategi ini akan dapat memperkukuhkan lagi gerak kerja dan sekaligus meningkatkan kualiti kerja di masa akan datang. AILID menerusi kluster kepimpinan telah meneruskan pelaksanaan program bicara kepimpinan patriotik BKP Mahasiswa tahun 2023 bertempat di Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Program yang dilaksanakan secara bersemuka ini telah disertai oleh mahasiswa-mahasiswa yang terdiri daripada calon pembedah siswa Universiti Malaya. Bicara kepimpinan patriotik kali ini telah menampilkan Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Erfino Johari, pensyarah kanan Universiti Politeknik Malaysia UPTM, merangkap pendakwah panelis program agama bersama-sama Yang Berusaha Encik Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin, Senior Executive Reservoir Geologist Petronas, merangkap Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia MBM bagi sesi bual bicara bertajuk Malaysia Madani Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Majlis perasmian penutup telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Puan Zainaria Hassan, Ketua Penolong Pengarah Kluster Kepimpinan AILID. Turut hadir bersama sekitar majlis ialah Encik Muhammad Izzat Izzuddin Hamdan, Pegawai Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaya serta Barisan Pegawai dan Kaki Tangan Universiti Malaya. Okey, baiklah, sebelum berakhir, tahukah anda
Buat kali pertama dalam sejarah sukan tanah air, kontingen Malaysia ke Sukan Asia di Hangzhou, China tidak meletakkan jumlah spesifik berhubung kutipan pingat emas apabila hanya mengumumkan 27 pingat menjadi sasaran negara secara keseluruhan. Amalan tidak mengumumkan sasaran pingat ini telah dilaksanakan oleh beberapa negara seperti Jepun, Australia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina bagi mengelak tekanan berlebihan ke atas atlet. Sekian untuk perkongsian pada hari ini. Temui kami 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 3 petang dengan 3 berita penting hanya di Berita 3 Dimensi. Terus ikuti kami di pelbagai platform media sosial dan portal rasmi iLead di www.ilead.gov.my. Saya Asma Hafizah Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.